Momentum. Wow. Satu hari satu kata petikan dari Kamus Dewan edisi keempat ya. Berkatanya ialah nengon. Nengun. Nengon. Kategori ya? Perbuatan. Menjahit. Bukan. Yang ini kadang-kadang kita kesian tengok dengan dia. Oh ya ke? Kenapa dia ni kan? Dia kenapa macam, dia kan? Itulah. Perbuatan yang sedih. Dia tu kesiannya. Dia tu apa yang dia tengah Termenung. Itu dia. Termenung. Termenung. Sendiri. Itulah. Nengon tu bermaksud duduk termenung. Selalu je ada macam termenung. Ada selalu tak? Mengelamun lah, mengelamun. Saya kerap kalau termenung selalu. Sebab saya kalau berfikir apa semua saya termenung. Okey. Teringat family termenung kan. Teringat family termenung. Tengok gambar termenung. Tengok gambar. Belum ada lagi tengok gambar bersorak je. Memang tak ada. Belum ada lagi orang buat tengok gambar bersorak. Gambar super lawak tu kan. Oi, itu menicik mata. Ya termenung tengok. Tapi kadang-kadang termenung ni kalau kita melayankan sangat perasaan tu kan, kalau kita termenung, kita macam pada saya lah kan, dia macam buatkan kita macam apa? Lemah, betul lah, lemah. Lemah. Betul tu. Baik kita appreciate apa yang ada kan. Appreciate. Macam yang cakap tadi, kalau termenung lama nanti kita lemah, kita rasa macam tak bertenaga kan. Yalah. Betul. Bila sebab rindu tu kan berat kan? Oh, betul. Sebab rindu tu berat Tapi Angah biasa kalau termenung buat apa kah? Saya kalau termenung kadang saya kalau saya nak buat masakan, kalau saya nak masak ke apa, saya macam ada cara termenung sekejap. Saya tengah terfikirkan apa yang saya nak masuk bahan-bahan tu. Itu saya ada terfikir kan? Itu terfikir. Saya nak tanya yang termenung. Yelah, saya sambil termenung terfikir lah tu. Kan ada orang kata termenung terfikir. Saya sambil tu saya termenung lah tu. Saya termenung sambil termenung tu saya berfikir lah. Dia termenung kan mesti dia berfikir, betul tak? Termenung biasa mengelamun kan. Terfikir memang kadang-kadang kita terfikir, kita stop sekejap. Berfikir ni biasa mencari jalan, mencari idea. Dia berfikir kan. Termenung tu mana dia mengelamun, melayang. Ada tak? Saya kalau mengelamun kosong tak ada kot. Kalau tak ada jangan create kan. Cakap dia tak ada. Kalau tak ada tak payah reka lah. Bang Angan memang tak boleh mengelamun jauh-jauh je. Kenapa? Dia panggil balik. Mengelamun pun tak boleh jauh je. Apa benda lah. Mana tu balik? Boleh jauh. Mengelamun pun tak boleh jauh Okey. Itu dia untuk satu hari satu kata ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Wow, selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Jeb tahu tak? I know tak? Saya kali pertama saya tengok sukan tu merasakan sebab menitik air mata lah. Kenapa kan? Dengan kita punya penerjun negara tu, Davita Sabri, kan dia dapat ranking tempat keempat tu kan. Kan orang interview dia sambil dia cakap tu kan dia macam dia sebab pasal nak ada video tu kan. Menangis kan. Air mata kaki benda dia kan. Saya dengan orang rumah jadi sebab mengitis air mata. Angah ni maknanya mudah menangis jugalah. Agak jugalah. Tapi tak adalah selalu kalau saya tengok macam sukan ke apa saya menangis. Kalau cerita-cerita lain dia boleh menangis. Tapi ni sukan kan. Tapi bila tengok dia tu saya terharu sangat. Menangis terharu, gembira tu. Yelah. Itulah, tapi memang terbaik lah Davita. Dia punya konsisten lompatan tu 63, dia 63 naik ke atas 67, lepas tu ada satu tu 61 kan. Dia total 326. Itu kalau kita lompat bergayut tu tak jadi tunggu. Nak mana? Orang pijak tangan. Orang pijak tangan. So lepaskan tu. Orang pijak tangan. Okey, sekejap lagi ya kita akan bersama dengan Davita Sabri. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je.
Wow, kita masih lagi bersama dengan Nordabita Sabri selaku penerjun negara yang telah membuatkan rakyat Malaysia merasa bangga, merasa sayang pada dia. Terima kasih banyak. Itulah nak tahulah Nordabita. Sebab ini bukannya penampilan yang pertama di Sukan Olimpik. Sebelum ni pun ada dekat Olimpik Rio kan 2016. So cuma nak tanyalah dengan edisi Olimpik kali ni agaknya apa perbezaan yang ketara dengan Olimpik sebelum ni? Okey. Ini Tak payah kot sebab lain bagi pikat lain tu. Yelah kau cakap apa beza ni, biasanya pikat lain. Bukan pikat lain. Jangan kita bagi dah suka ajaib pikat lain. Soalan. Ini soalan. Kita dah terbiasa apa beza tu ingatkan pikat lain. Tapi itu nasi aku mesti lagi manja. Tahu tak apa beza? Macam tu buat pikat lain. Jangan aku tanya soalan. Oh okey. Soalan silakan. Aduh ya Allah, jap. Apa tadi? Soalan saya ulang lagi. Beza. Okey. Masa Rio beza dia because macam mana? Saya tu memang first appearance saya, and then saya just pergi nak have fun, nak macam biasa gain experience itu sahaja. Macam tak fokus apa-apa, just nak buat dan cari experience, enjoy the game lah. Tapi kali ni is mungkin dah lebih umur meningkat kan, so kita lagi aware dengan apa yang kita buat. So I betul-betul tahu okay, I kena tunjuk the best. Kena betul-betul buat ni, bukan main-main. This is not dah tak ada masa untuk have fun dah. Means you lagi aware dengan you punya actions, you punya dives macam tu lah. Sebab masa di Olimpik Rio umur baru 17 tahun tau, muda lagi. Sekarang dah berapa? Sekarang dah 22 kan? 22, ya. So mungkin tapi mana lebih matang lah sekarang lebih matang. Okey lah. Tapi boleh tak kalau kita saya ada tengok satu video tu pengorbanan Nordabita kena pijak dek coach, kena macam-macam dia punya training. Boleh tak kongsi dengan kita orang apa kesukaran ketika dalam latihan untuk Tokyo 2020 ni? Sampai Tokyo 2020 ni, yang tu masa yang kena pijak apa semua tu, itu masa kecil. Sebelum nak naik. Masa yang besar ni lain sikit. Sekarang ni kalau pijak dia pijak balik coach tu. Sekarang coach saya pun dia coach saya Christian Booker, dia Australia. Dia treat kita macam adults lah. Dia ajar kita jadi independent, suruh kita buat kita punya planning sendiri. Dulu yes dengan China coach kan, which is dia yang suruh kita buat je. So masa dulu yang susah lah, masa sebelum nak naik tu, masa kecil tu, coach cakap berat saya naik, saya kena kurus, saya tak makan tapi berat tak turun-turun, macam tu lah, benda-benda macam tu lah. Lepas tu kena pijak training. Tak ingat lah masa kecil, struggle juga. Saya lepas tengok video tu, saya baru faham kenapa Nordabita menangis tu. Saya faham lah kesukaran tu untuk berada di tempat sekarang ni. Semalam tu nombor 4 tu bukan main-main punya pencapaian tu. Aku ingat kau menangis sebab kau baru pernah pijak. Tak, kita faham ni bukan senang nak layak pun susah apatah lagi nak berada di kelompok 4 tu. Tapi tadi ada soalan yang kau tanya pada si Adam tadi. Baik tanya dengan Nordabita sendiri tentang yang 3 meter platform dengan 10 meter. Kan? Itulah Nordabita saya nak tanya. Sebab nampak Nordabita dah bagus, dah cemerlang, dah dekat papan anjal 3M tu. Kenapa tak masuk je yang 10M tu pula lepas ni? 10M Kau panggil M tak pernah panggil, kau panggil meter. Meter lah. Kau panggil M. Saya nak jimat masa tu, saya tak nak sebut panjang-panjang. 10M je. Tak jimat banyak mana sangat kot. Okey, kita bagi Nordabita bernafas kejap. Kita akan terus bersama dengan Nordabita selepas ini ya, untuk jawapan itu. Terus bersama kami bagi dah. Menyinari hidupmu live. Dah jimat masa dah. Kesiannya dia tak berhenti ketawa semua. Dah puas jimat. Momentum. Wow, kita masih lagi bersama dengan Nordabita Sabri ya, atlet negara kita yang telah membawakan air mata saya mengalir. Air mata tangkis. Pelakon filem sedih ya? Okey, Nordabita. Soalan Abang Jeb tadi. Okey. Berkenaan dengan 10M tu katanya. Kenapa Nordabita tak main untuk 10 meter tu? Okay, so sebenarnya saya nak fokus, kalau boleh nak fokus dua-dua, 3 meter dengan 10 meter. Tapi sebabkan injury, saya ada injury risk dengan shoulder. Lah.
So bukanlah, dia tak adalah teruk, tapi saya rasa saya tak boleh nak handle. So okay lah, tak apa, saya stick to 3 meter lah dulu. Plus coach saya pun akan make sure saya work hard for 3 meter without the injury. So saya fikir nak naik 10 meter lepas Olimpik. Nanti balik Malaysia beritahu saya ada tukar awak yang saya kenal. Kenapa Dabita tak pakai yang macam tutup kepala masa renang tu? Orang lumba berenang tu kan ada pakai tutup kepala tu kan. Terjun tak payah pakai Tak payah. Tak boleh. Dia ada dalam rulebook pakaian macam mana. Masuk sauna kau pakai tu. Tak, sebab aku dah tanya kalau lumba berenang kan ada pakai macam tutup dia kepala. Ada jarak dia, lama dalam air sekejap je, lompat dia tu sekejap je. Pakai Menurut suju. Tu Dabita, abang ni tak berapa pandai sangat tentang markah-markah dia ni. Abang ni banyak yang tak pandai. Markah dia ni kan. Abang tengok dia macam subjektif. Tak tahu macam mana pengiraan dia. Ni abang just tanya Rasa Dabita pengiraan dia tu macam ada tak adil ke, atau macam mana, ada tak kat situ? Pasal tak tahu macam mana. Ada sanksi tak dengan kiraan markah? Saya takkan nak cakap tak adil lah, sebab bagi saya dah bukan rezeki lah kan. Tapi kalau nak ikat kira markah tu, dia akan kira daripada first kita start jalan sampai habis. Jalan dia ambil kira juga. Jalan tu jalan stable ke tak ada rasa nak jatuh ke. Kena pakai walk lah. Dia ambil kira daripada jalan tu jalan tu make sure you masa lompat tak ada rasa nak jatuh. Tu judges tengok macam dia dah nak jatuh, so tak nice lah. Kenapa tak nak tarik perhatian juri masa daripada jalan tu dah buat macam gangster punya jalan. Kalau dia tidak berfilm. Patutlah dia banyak kiraan dia banyak kiraan dia. Nak tanya Dabita, siapa yang sebenarnya ketika dalam lompatan terjunan nak buat tu, siapa yang berada dalam fikiran Dabita? Tak fikir siapa dah time tu. Memang fokus memang fikir nak buat bagus je, tu je. Ya tu. Okey, kalau boleh tahu siapa yang sebenarnya yang sentiasa bagi sokongan kat Dabita masa dah nak start game, sebelum game, siapa? Of course lah, family kan. Lepas tu adalah macam kawan-kawan, macam dekat tempat kerja, macam teammate dekat Malaysia semua. Dia message, Bita good luck, today you can do it. Semua lah teammates Malaysia kan, orang-orang yang tersayang lah. Boyfriend lah, masa boyfriend lah tu. Boyfriend tu. Kalau nak bagi tahu nama boyfriend, apa-apa salah. Apalah. Tak ada. Tak apa. Single. Available lah. Tak. Tak pula. Single tapi tak available, macam mana? Tahu. Dia tak ambil tangan tu. Sebab saya nak beritahu Dabita saya punya rumah sekarang lantai semua berenjut dah. Saya jalan memang berenjut daripada awal. Memang sekarang ni memang nak tiga. Pantai nampak lopak air, pantai nampak lopak, pantai sebenarnya terkejut je sekarang ni. Yelah, dah jadi minat Iman. Yelah, aku tukar lantai je, berenjut semua. Dabita, kami dekat sini nak ucapkan banyak-banyak terima kasih, tahniah kepada Dabita kerana membuat kami kita bagi kita bagilah ruang pada Dabita nak ucap jutaan terima kasih betul, pada siapa. Silakan Dabita. Angan ni sombong. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua orang yang tak henti-henti DM, message apa semua, cakap congratulations. Yang message pun ramai Ramai, saya tak sempat nak tengok semua. Ada nombor phone ke? Asal kau nak jadi admin dia? Tak, kalau nombor phone nak WhatsApp juga, nak ucap juga tahniah. Ingat kau nak jadi admin dia. Terima kasih sangat-sangat, tak tahu macam mana nak cakap. Memang terima kasih lah, tu je. Tapi apa pun kita ucapkan tahniah lah pada Dabita. Awak memang membanggakan, awak memang buat rakyat Malaysia semua sayang awak lah. Betul. Terima kasih. Bila awak tersenyum tu, rakyat Malaysia pun tersenyum sama tu. Iyalah. Terima kasih kerana menghiburkan pagi ini. Terima kasih. Layan je Dabita. Awak terjun hati saya lah. Hari dah standby, aku punya pihak lain. Okay. Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Wow. Okey Aim, pagi ni kita ada peribahasa ya. Ini saya ambil daripada Dewan Bahasa dan Pustaka ya, peribahasa dia. Dengarkan ya. Memanjat terkena seruda. Memanjat terkena seruda. Ini ada kena-guna dengan usaha kita. Apa saja usaha kita, dia ada kena-guna dekat situ. Usaha tangga kejayaan lah. Bukan.
Bukan. Biasa kita dengar yang tu kan, yang ni bukan. Oh. Yang ini seperti memanjat terkena seruda. Seruda ni macam usaha yang sia-sia. Bukan. Seruda ni dia macam rintangan dia lah ni. Seruda ni macam dia punya macam duri ke apa ke, macam niang dia ke seruda tu. So maknanya maknanya mendapat halangan atau rintangan yang susah lah tu. Betul. Itu dia, usaha yang mendapat rintangan. Seruda tu. Dia manjat dia macam apa dia? Macam jenis macam selumbar tu je lah. Selumbar yang mana, Im? Tak, macam selumbar lah. Kita gosok-gosok kena kayu, masuk kayu ke apa kan. Okey. Dia sama macam kita manjat, dia akan terkena kita punya dia macam selumbar tu. Biasanya orang kalau nak keluarkan pakai spek kuku tu. Betul. Yelah. Aku bukan nak selesaikan masalah selumbar tu kan. Aku nak tengok macam mana benda tu berlaku tu. Apa dia dah masuk tu pandai-pandai lah. Je tahu. Aku cakap kan je. Orang guna sepet upan dia. Sepet uban tu lagi senang. Kan dia tajam sikit depan tu kan. Lagi mudah. Sepet uban lagi mudah. Tapi uban cabut tak ngah? Uban? Cabut tak? Cabut. Saya uban dah banyak ngah. Gatal tak? Tak ada pula. Tak gatal. Kalau dah banyak tak boleh cabut je, tebas. tapi saya dah tengok kat cermin banyak ngah uban. Dah mula keluar lah tu. Dah mula keluar lah. Dia berkilat tapi kalau memang rambut kau penuh, kalau putih tu Jeb, style juga tu Jeb. Style. Nampak macam Korea Tapi Angah cakap tadi uban apa gatal? Uban gatal. Saya memang kalau uban dia gatal. Uban kan buat daripada fiber. Mana aku tahu. Uban kalau tengah dia gatal tu, kalau cabut sedap dia kalau tak banyak lagi tu memang gatal kan. Tembus selai 2 tu memang gatal. Dia pasal dah masuk cabut tu. Tapi air punya walaupun banyak tetap gatal. Itu badan. Itu badan. Itu memang dia. Alright, itu dia untuk peribahasa pagi ni Teruskan bersama kami pagi di Sinar. Apa tabuk badan? Yang wow, mari Wahyu kita kongsikan berita menarik pagi ni. Okey saya ambil daripada negara jiran Indonesia Okey, silakan. Macam biasa kita tahu kan, memang dekat sana memang tengah kritikal lah tahap kesihatan diorang kan. Sampai terpaksa balik rumah beli sendiri oksigen dan sebagainya ya. Macam Jack cakap tadi lah, keadaan macam ni pun akan ada orang ambil kesempatan. So dia cerita seorang lelaki telah ditahan polis selepas mengubah suai alat pemadam api menjadi tangki oksigen. Caranya dia bersihkan dulu dengan air biasa je lepas tu dia isi oksigen, lepas tu dia cat tank tu warna putih. Jadi diorang dapat tahu lepas tu dia pula jual dekat talian. Tu orang beli dia sempat jual 20 unit je lepas tu dah tangkap. Dia bila polis soal dia tanya modal dia beli pemadam api tu satu tong tu 200. Okey. Dia ubah suai apa semua, dia dah cuci dah basuh, masuk oksigen apa tu dia jual 1460 duit kita tapi bahayalah sebab dia beracun dan kemungkinan boleh cakap boleh meletup. Itulah dia bayangkan dia dalam keadaan macam ni, macam-macam orang buat dan orang akan beli juga orang beranggapan bahawa 1400 tu masih murah lagi Dia pasal orang perlu benda tu kan. Betul lah. Dan sekarang ni orang perlu tong oksigen tu kat sana memang kurang. Oksigen tu kat rumah kan. Itu yang dia ambil peluang kat situ tu. Kalau tengok video kalau orang perasan video dah jual gas oksigen ni dah macam jual apa je Terus pagar je dong sandar kan. Pilih nak gas yang mana. Tong besar mana kan. Sampai macam tu tahap dia itu yang kita takut kan. Kita mengalami macam tu elak lah Yelah, kita apa-apa kat sini produk yang dikeluarkan mesti ada pengesahan apa semua kan, ada KKM apa semua. Lepas tu kita masih cukup lagi lah oksigen semua kan. Dah sampai tahap macam tu Yelah, kritikal lah. Okey, itu dia untuk berita menarik pagi ni. Dan nanti kita ada fakta menarik. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Wow. Mari Wahyu, fakta menarik. Apa yang menarik? Okey, fakta menarik Okey Tahu Yakuza?
Gangster tu. Betul. Yakuza dikenali sebagai mafia bengis dan memiliki jaringan jenayah di seluruh negeri seluruh negara, seluruh negeri dia ada. So tapi walau macam mana pun walaupun begitu, pada saat Jepun dilanda tsunami pada tahun 2011 yang lalu Yakuza merupakan organisasi pertama yang tiba di setiap lokasi untuk memberi bantuan. Dia masa tengah dia alami bencana tsunami tu, organisasi diorang lah yang turun awal-awal turun untuk beri bantuan, membantu. Yakuza ni. Kau tengok gambar yang dititipkan dekat info seluruh dunia, ada fakta dia kan. Tengok dia buka baju semua bertatu lah penuh badan lah turun dekat mangsa-mangsa tsunami tu selamatkan dia orang, bantu dia orang rumah dia orang atau benda apa semua kan. Bertatu semua turun Yelah, nama pun gangster diorang pula kalau saya tengok kat YouTube tu, diorang punya tattoo tu memang bukan kecil-kecil ada makna dia ada makna dia geng dia. Tapi cakap pasal gangster ni saya teringat member saya Buden tu Budenda tu ada saya tak faham kita tahu gangster ni kan pukul-pukul orang kan. Kan bergaduh kan kalau masuk gangster tu kan. Yalah. Dia tak ada member seorang ni dia tak tahulah, agaknya memang jenis dia macam itu agaknya. Bila dia masuk memang bau kaki dia bau gangster punya kan. Ya, aku dah dengar lah tu. Kau pernah dengar kan? Aku dah dengar gangster betul bau. Dia kata wah kau punya kaki betul-betul bau gangster kan dia. Kita mana mencabar tu ganas. Bau dia ganas. Jadi kita cakap asal pula bau kaki bau gangster. Rupanya kaki dia berbau, tapi dia nak bagi tahu yang memang kuat sangat bau tu ni. Yalah. Bahasa dia lah. Bahasa dia. Bukan gangster kaki bau. Kadang-kadang orang bahasakan ni je, kau punya bau meter habis ada juga meter habis. Punya busuk betul tu sampai habis dah meter tu. Aduh, tapi itu bahasa kawan-kawan kita yang dah faham, lepas tu kita mesti macam suka dengar ayat tu kan. Dia pula feeder ni pula apa-apa dia akan ngadu kat saya je. Kau perasan je kaki dia bau gangster je. Kalau saya tengah pergi fridge tu, pergi nak ambil barang, nanti dia datang kat saya je. Dia bau gangster je kaki dia je. Nanti saya Okey, itu dia untuk fakta menarik pagi ni. Teruskan bersama kami bagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Itu gue ingat Buni, boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Imam sihat pagi ni lah ya. Alhamdulillah lah, syukur ya. Untuk kemusykilan agama untuk pagi ni Imam ya. Okey, soalan dia, seorang isteri yang kematian suami, tak ada harta, tak ada saudara mara, bolehkah ia menumpang tinggal dengan jirannya kerana dia telah dihalau keluar oleh keluarga arwah suaminya dengan alasan dia tak ada hak di atas rumah kediaman tersebut? Macam mana ni Imam? Allah Akbar. Yang itulah masalah yang berlaku ni. Okey, baik. Sebenarnya waqarna fi buyutikunna, bila seorang wanita kematian suami, maka dia ini hendaklah berihdad ataupun dia kena dalam tempoh iddah tu berkabunglah. Termasuklah menetap dalam rumah bekas suaminya, maksudnya arwah suami dia. Maksud di mana suami dia meninggal, di situlah dia, kita kata di mana rumah suami dia tu, di situlah dia berkabung. Dia duduk kat rumah. Tapi dalam kes ini berlaku kes-kes tertentu. Sebagai contoh, pada zaman Nabi memang ada orang yang dia tak ada siapa nak cari nafkah, jadi dia minta izin dan dia dibenarkan. Sebab dia keluar dalam keadaan memang nak kena cari makan, kalau tidak siapa nak bagi makan. Yalah. Maka Nabi membenarkan. Jadi ulama mengatakan kalau dalam unsur-unsur bahaya, dia duduk satu tempat tu ada ancaman-ancaman tertentu, dia tak boleh nak kekal dekat rumah tersebut, macam kes akak ni tadilah, dengan kes dia halau dan sebagainya, dia minta perlindungan kepada jiran, maka ianya dibolehkan. Bahkan kita kena pakat-pakat bantu dia. Orang dalam kesusahan, dah lah tertinggal kematian suami dalam kesedihan, tiba-tiba pula tak boleh duduk dekat rumah tersebut, padahal rumah tersebut dia tak senang-senang untuk kita nak bahagi-bahagi, kata yang ni hak milik ni, hak milik ni. Memanglah ada kesan daripada kita ini bila meninggal dunia, harta rumah tu
memang akan jadi harta faraid, perlu diagih-agihkan mengikut orangnya. Tetapi hakikatnya mungkin kita ada orang kata apa, toleransi, mungkin ada dalam tempoh bagi habis tempoh indah dulu ke untuk berbincang isu rumah. Sebab harta faraid ni ada macam-macam, ada yang boleh ditukar dengan duit, ada yang sukar untuk ditukar nama macam rumah, tanah dan sebagainya. Jadi ingat, tak ada masalah untuk orang tersebut lah, untuk kakak tadi tak nak pergi tumpang rumah jiran pun boleh, insyaAllah. Allah kasih. Terima kasih Mam atas pencerahan pagi ni, Mam. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Momentum. Wow. Ain dengan Jeb, macam mana? Dah ready untuk kita langkah 31 hari. Tapi kan saya memang cuak dengan Jeb ni lah. Kalau kita bawa testing jam ni apa semua, dia dah 200 dah kan. Hello babe. Baru testing tu hari, masa kita kan cuba. Masa cuba-cuba dia penat-penat nak cuba je kan. Dia bergerak sana bergerak sini, dah 200 kan. Dah 200 lah, betul. Tapi hari ni dia reset balik lah kan. Hari ni dia sebenarnya start pukul 12.30 malam dia dah reset. Yelah. Sebab dia hari baru je dia dah kira baru. Dia reset dia kan. Dia auto reset Auto reset. Bahaya ni, Angah dia tak pakai macam kita, siap-siap dia kompol je. Tak boleh macam tu. Dia ada hari dia akan macam tu. Pasal kita kena update tiap hari. Dia akan kat situ ada hari, ada tarikh. Dia tak boleh. Kita pakai yang benda yang sama. Angah pakai lain. Itu kita aku risau tu. Tapi ada tarikh, mana tarikh ada. Betul? Tak risaulah Im. Im, kita nak kena beritahu juga dengan apa benda semua. Mesti dah tanya apa langkah 31 hari ni kan. Betul. Okey, di mana langkah 31 hari ni, Angah, Jeb, Rahim, kita dekat sini kita ada satu challenge di mana sekarang ni, okey, pergerakan kita setiap hari akan dimonitor. Okey, kita pakai langkah kita akan kita akan pakai jam apa babe? Kita panggil jam Fitbit betul tak? Yelah agaknya. Jam tu. Kita pakai jam tu. Lepas tu, kita punya langkah setiap hari akan dimonitor. Okey? Pukul 10 pagi aja kita kena hantar kat producer. Berapa langkah kita. Jadi, selama 31 hari, siapa yang paling kurang sekali langkah dia akan didenda. Denda dia kena kerja waktu pagi sampai malam. Semua shift dia kena masuk kerja. Itu cerita dia langkah 31 hari ni. Tapi, saya cuba tengok benda ni dengan penuh positif. Kan, saya kalau tengok hadiah tu saya tak ni sangat, saya tengok positif. Satunya bila bos kita buat macam gini, saya ada satu timbul satu semangat yang untuk apa, lebih sihatkan badan saya balik. Ya lah kan. Jangan tidak. Betul je, betul. Saya berat saya pun dah naik dah banyak, lebih daripada 10 kilo. Habis tu kita tunggu bila nak diet, tunggu bila nak diet. So bila ada satu program yang macam gini, so saya jadi lebih semangat lah. Okey lah tu. Tapi untuk Ain sendiri, untuk dapatkan banyak langkah tu, apa yang buat kat rumah? Saya memang dah plan dah. Saya memang kalau tidur pun baring kaki berkayuh. Saya memang dah. Jangan macam gitu ni. Kau ingatkan kau tengah kapan terlentang. Kau terlentang tak boleh bangun pula nanti. Dia barang saya yang paling risau sebab bos tak umum hadiah tu. Saya takut kan bila saya menang. Saya takut bila saya menang, hadiah yang bos umum tu hadiah yang saya tak nak. Itu saya berdebar tu. Kalau kita pun tak tahu apa hadiah dia, tengok je lah. Okey dia macam ni. Kalau tak dapat hadiah menang, jangan kena denda kalah. Betul lah Yim. Menang tu nombor 2, tapi jangan kalah. Yelah Yim. Itu betul lah. Sebab yelah kena kerja 24 jam. Bukan 24 jam apa, semua shift kan. Tak lalu tu. Biarlah cukup lah kata tu sejarah tu Fni dengan Elizad je buat kan. Betul. Hari tu kita pagi lawan petang, ini kita sesama kita pula lawan. Tapi Jeb okey kan tu saya tanya Aing. Kalau Jeb saya perasan dia ada anak apa semua kan. Jadi dia akan tunggu naik tangga, jaga anak dia perjalanan. Jadi dia banyak langkah. Saya pakaikan kat anak saya. Dia bagi idea lah dia ni. Yelah. Jangan anak tidur dia tak perasan. Dah dulu tidur. Benda kena telus Okey. Telus baru seronok.
Oh, senang betul dia. Itu dia untuk langkah 31 hari. Kita akan bermula pada hari ini. Okey? Kita tengok result dia macam mana nanti. Kita dah sampai penghujung lagi ni dan kita nak terus ucapkan terima kasih kepada frontliners kita dan sebentar nanti tukar bersama dengan Dina Nazir dalam Sinar Solo. Esok kalau ada rezeki, kita akan berjumpa lagi. Salah-salah kami mohon ampun dan juga maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Terima kasih semua.